Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, seperti mana yang telah saya maklum sebentar tadi, bahwasanya pada jam 3.30 petang kita akan sambung kembali live untuk menyambung bacaan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, iaitu kitab Tauhid, salah sebuah kitab Tauhid yang mana kitab ini dikarang, disusun oleh almarhum Haji Abu Bakar Ibrahim, Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Tului Tuasik, Kedah, Darul Aman. Baik, insyaAllah kita sambung kembali pada muka surat muka surat 45 lah, muka surat 45. Baik, yang ada kesempatan masa bolehlah sama-sama kita ikuti follow live ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat untuk kita lah. Baik. Jadi sebelum tu yang mana yang nak pahala tu boleh tolong share lah. Yang nak pahala tu sempena hari ni hari Jumaat, yang nak pahala lebih tu boleh tolong share lah. Kita pakat-pakat share agar majlis ilmu online ni tersebar luas lah, insyaAllah. Ok, pakat-pakat share lah. Saya kitab ni kat surau apa ni? Kamar. Saya kitab ni kat surau. Saya mengaji kitab ni kat surau kot. Ok, alhamdulillah. Yang mengaji tu alhamdulillah. Yang tak mengaji tu kena mengaji lah. Kitab ni dia senang sikit lah daripada kitab-kitab lain. Kitab lain tu dia bahasa dia tu susah sikit. Saya mengajar kitab ni di surau. Ok, baik-baik. Alhamdulillah. Kita muzakarah lah nah. Oh, ustaz ni mengajar juga nah. Ustaz Kamal apa ni? Bar shop. Mengajar di surau mana tu? Ok, baik, tak apalah. Yang mengajar tu alhamdulillah lah. Dia dah boleh lah. Kitab apa ni? Kitab apa ni? Kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi lah. Kitab Tauhid ni. Kitab Kifayatul Mubtadi ni kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, pengasas Pondok Bandar Hilir, Tului Tuasik. Baik, insyaAllah yang dah mengajar dah tu alhamdulillah, baguslah. Perlu pakat-pakat mengajar. Yang mana yang jahil pakat-pakat mengaji, yang reti pakat-pakat mengajar. Mudah-mudahan Islam tu tersebar luas lah. Mudah-mudahan ramai yang kenal Tuhan. Tambah-tambah lagi kita di akhir zaman ni. Kalau kita buat ibadat tanpa kenal Tuhan, maka ibadat kita tidak sah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Kita ni ramai sekarang ni tak kenal Tuhan. Sebab tu kebanyakan lawan Tuhan, tak mau ikut undang-undang Tuhan, sebab kita tak kenal Tuhan. Baik, insyaAllah kita sambung balik muka surat 45 lah. Ni sekadar muzakarah lah. Saya pun tak pandai, sekadar muzakarah lah. Kalau ada salah tu tolong tegur lah, insyaAllah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wajib kita percaya nah, wajib kita, ini wajib atas kita nah. Ramai sungguh buat ibadat tak kenal Tuhan, lepas tu lebih-lebih buat yang sunat. Ya, betul. Tak kenal Tuhan tapi buat tambah. Sebab tu syaitan ni, syaitan ni dia cukup takut dengan orang alim. Orang alim ni dia cukup takut. Tidur orang alim tu lebih syaitan takut daripada orang yang kuat ibadat. Sebab orang buat ibadat ni kadang-kadang dia buat dengan tidak ada ilmu. Tuhan pun dia tak kenal. Ilmu fiqh pun dia tak erti bab syarat solat dan semua sebagainya itulah. Solat, rukun solat,
Kalau orang alim, syaitan takut lah. Orang alim tidur pun syaitan takut. Sebab orang alim ni dia tahu tipu daya syaitan. Kalau orang yang kuat ibadat ni, kadang-kadang dalam beribadat pun kena tipu lagi. Baik, qala musannifu rahimahullah ta'ala, wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib kita ni wajib syarak lah. Wajib syarak, wajib atas kita. Wajib syarak, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma yuthabu ala fi'lihi, barang yang diberi pahala di atas melakukannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa sekiranya meninggalkannya. Itu wajib syarak. Syarak, hukum syarak ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, harus juga dipanggil dengan hukum taklifiyah. Ada 5 tu lah. Maknanya perbuatan mukallaf tak lepas daripada 5 tersebut. Adakala perbuatan kita menjadi haram, adakala perbuatan kita menjadi wajib, adakala perbuatan kita menjadi sunat, adakala perbuatan kita menjadi makruh, dan adakala perbuatan kita menjadi harus. Jadi wajib kita ni wajib atas kita. Maknanya wajib syarak, mesti kena buat. Kalau tak buat, dijanji seksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kita ni dimuliakan oleh Allah kerana kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seksaan itu di akhirat ditangguh. Wajib kita ni siapa? Tiap-tiap mukallaf. Kita ni tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Mereka yang diberati hukum syarak. Mereka yang diberati hukum syarak tu dipanggil mukallaf. Kita ni mukallaf, berakal, baligh, sampai seruan agama, sihat panca indera, tu mukallaf. Orang tak mukallaf ni, antaranya orang tu dia dilahirkan dalam keadaan pekak, buta. Buta apa buta? Pekak apa pekak. Tu tak mukallaf lah tu. Ataupun dia dilahirkan dalam keadaan dalam hutan, contohnya jauh daripada tempat-tempat yang untuk nak dapat ilmu, jauh daripada masjid, jauh daripada surau, lahir dalam hutan, contohnya macam cerita Tarzan tu lah, Tarzan kan, lautan. Islam pun dia tak tahu benda apa, maknanya seruan Islam tu tak sampai ke dah, maka dia bukan mukallaf. Tu. Ataupun dia gila, dia gila pun tak mukallaf juga. Gila, sebab tu orang gila syurga tempat dia, walaupun di dunia kita nampak hina, tapi tempat dia syurga lah, sebab dia tak mukallaf. Dia gila, akal tak ada. Dan juga orang yang tak sampai umur lah, budak-budak yang tak sampai umur lagi, mengikut mazhab kita, budak lelaki 15, perempuan 9 tahun, maknanya bawah pada tu tak mukallaf kan? Tak mukallaf, mereka tak dikira dosa lagi, sebab mereka tak mukallaf, tak sampai umur. Kita ni dah lebih dah ni, mukallaf dah ni. Sebab tu wajib sembahyang, wajib puasa bulan Ramadan, wajib belajar akidah. Ni akidah ni wajib belajar. Okey. Pekat-pekat tolong share lah, InsyaAllah. Wajib kita, yang ni tiap-tiap mukallaf, percaya. Percaya maknanya beriman. Hati tu kena beriman lah. Percaya ni sifat hati lah. Maknanya hati kita tu, tak ada siapa pun yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita kena percaya masing-masing lah. Kena percaya, kena beriman. Kena beriman 100%. Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Jangan bagi ada yang tu. Kena yakin 100%, kena yakin sungguh. Lagi akan ada kiraan, iaitulah hisab. Jadi di akhirat nanti, selepas tiupan sangkakala, selepas tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia akan dihimpunkan, semua makhluk, bukan manusia sajalah, semua makhluk termasuk jin, akan dihimpunkan di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Kemudian panjanglah cerita dah. Di Padang Mahsyar pun beribu-ribu tahun, sampai ada yang tak sanggup, sampai yang tak tahan, kerana kat situ susah, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah ketika mana berada di Padang Mahsyar, sangat-sangat terseksa, matahari berada di atas kepala. Setengah ulama kata sejengkal.
Panas tu tak tahu nak kata lah. Ada yang peluhnya sampai buku lali, ada yang peluhnya sampai betih, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada sampai dada, ada sampai tengkok, ada sampai hidung, dan ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Akibat apa tu? Matahari duduk atas kepala. Tidak ada teduhan, melainkan ada beberapa golongan sahaja yang mendapat teduhan daripada arash. Tu antaranya yang saya beritahu tadi itulah. Antaranya berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah. Berkasih sayang, seorang lelaki hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Tu. Dan mengalir air mata ketika waktu sunyi. Maknanya dia duduk seorang-seorang, selalunya kebiasaannya tengah malam lah kita bangkit tahajud. Kita menangis sehingga mengeluarkan air mata, mengenangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah sentiasa. Maknanya air mata tersebut, kalau mengikut kata-kata almarhum Pak Sumit, dia mengatakan kalau air mata tu yang kita menangis tu, kita sapu dekat badan kita, kerana air mata tersebut menjadi pendinding, perisai daripada sentuhan api neraka. Jadi kita kena yakin di akhirat nanti ada kiraan, ataupun dipanggil hisab. Kiraan sama ada berat sebelah kebaikan ataupun berat sebelah kejahatan. Yang mana berat sebelah kebaikan akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya berat belah jahat, tempatnya neraka lah, sebab dia tak ada lah di akhirat ni, ada dua saja lah, neraka ataupun syurga lah. Atas pagar tak ada. Atas pagar saya tak dengar lagi lah. Di syurga, neraka, dua tu sajalah. Baik, jadi di atas segala amalan kita lah, amalan yang kita kerja di masa kita hidup di dunia ni, bermula dari kita mukallaf. Maknanya start perkiraan itu, amalan kita tu sama ada baik atau buruk, start daripada kita mukallaf. Kalau lelaki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun, itu mazhab kita lah. Mazhab lain saya tak tahu. Saya tak mengaji mazhab lain, saya tak tahu. Kalau mazhab kita 15, mazhab lelaki 15, perempuan 9 tahun. Dia ada tanda-tanda dia lah. Antaranya keluar air mani, haid, perempuan haid. Tu antara antara tanda baligh mukallaf. Jadi apa segala perbuatan, pekerjaan, amalan yang kita lakukan di atas dunia ini, sama ada baik ataupun buruk, akan dihisab. Hisab ni apa dia hisab? Hisab adalah menceritakan amalan-amalan kita, atau membongkar amalan-amalan kita, atau mendedahkan amalan-amalan kita, seorang demi perseorangan. Sebab di mahsyar nanti akan dipanggil seorang demi perseorangan. Bayangkanlah, start daripada umat Nabi Adam tu, seorang demi seorang. Sebab itulah kita berdiri di mahsyar ini beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, beratus-ratus ribu tahun. Bukan sehari dua lah. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Jadi kita akan berdiri dalam keadaan panas, matahari di atas kepala itu beribu-ribu tahun. Sangat terseksa, sangat susah, sangat azab ketika mana berada di mahsyar. Sebab itulah kita berduyun-duyun memohon syafaat daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, sehinggalah sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi lain-lain semua tu, semua tak berani nak bagi syafaat, dan mereka berkata nafsi masing-masing lah. Nafsi masing-masing. Mereka berkata nafsi masing-masing lah, sebab kami pun ada melakukan kesalahan dengan Allah. Pakat tak berani. Sampai kepada Nabi Muhammad, ummati umatku. Nabi sayang umat dia. Nabi sayang umat dia lebih pada keluarga sendiri. Keluarga dia pun dia tak sayang sampai tu. Dia sayang umat dia lagi. Dia sayang umat dia lagi. Ummati. Kemudian Nabi pun memohon syafaat
sujud kepada Allah seperti mana sujud dalam sembahyang tu, Allah pun kemudian ada satu suara daripada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala kata apa? Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah, nescaya aku akan beri. Allah Ta'ala kata. Kemudian Nabi Muhammad pun membuat rayuan, permohonan untuk dibuat keputusan, keputusan segera, kerana ketika itu makhluk sudah tidak tahan lagi, sangat tidak tahan, sehingga kan ada ada golongan yang mengatakan, kira cepat-cepatlah buat keputusan siap-siap lah, sama ada kami ni neraka ke syurga ke. Tentu siap-siap. Kalau syurga, kalau neraka, bagi tentu siap-siap. Nak abang apa tu? Nak abang kata tak tahan sangat duduk di mahsyar ini, sangat lama, dalam keadaan telanjang lagi, dalam keadaan tidak ada pakaian. Bangun daripada kubur tu mana ada pakaian, kecuali golongan-golongan tertentu lah. Bukan semua lah. Ada juga golongan yang Allah Ta'ala muliakan kerana martabat mereka tinggi. Golongan Nabi, golongan Rasul, golongan yang Allah Ta'ala mengangkat martabat mereka lah. Kalau orang biasa macam kita ni, bangun hal keadaan telanjang semuanya. Seperti mana kita datang ke dunia ini, dilahirkan dalam keadaan telanjang, bogel. Begitu jugalah kita bangun daripada kubur nanti, berjalan menuju kepada mahsyar dalam keadaan berbagai kelakuan. Ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti angin yang laju, ada yang seperti berlari, ada yang merangkak, mengesok dan sebagainya lah, mengikut amalan masing-masing. Baik, jadi kita kena yakin, kita kena percaya di akhirat nanti ada hisab, ada kiraan. Apa dia hisab? Membongkarkan amalan-amalan kita. Apa yang kita buat di dunia dulu akan dibongkarkan, seorang demi seorang, ataupun mendedahkan amalan kita, menceritakan di sana esok, di mahkamah Tuhan esok, seorang demi seorang. Kita tak boleh lari dah masa tu. Di dunia kita boleh kecoh. Kita di dunia ni, hukum dunia ni kadang-kadang boleh kecoh, kan? Kalau kita ada kuasa, kita ada duit, kita boleh kecoh. Tapi di sana tak boleh kecoh dah. Tanah tak boleh kecoh. Sebab tu Tuhan kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuhan kata, pada hari tersebut, hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka itu. Kami kunci mulut mereka itu. Wa tukallimuna aydihim, Tuhan kata, akan mempertuturkanlah tangan mereka itu. Tangan mereka cakap. Mulut mereka kena kunci, mulut akan bercakap. Tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka itu akan menjadi saksi dengan apa yang telah mereka lakukan di atas dunia dulu. Yang bercakap adalah anggota kita, yang menjadi saksi adalah anggota kita. Mulut dikunci. Sebab tu kita tak boleh lari lah. Di mahkamah Tuhan nanti kita tak boleh lari. Nak lari mana? Keliling tu semua telah dikepung oleh para malaikat yang sangat banyak. Dikepung berlapis-lapis. Macam mana nak lari? Malaikat Allah banyak. Tak ada seorang pun makhluk, tak ada satu makhluk pun yang boleh lari. Di dunia kita boleh kecoh. Di dunia kita boleh kecoh lah, kan? Ada kuasa, ada duit. Kita suap kawan tu, kita suap macam ni, rasuah sana, rasuah sini. Di sana tak boleh lari lah. Jadi hisab tu di atas segala amalan yang kita kerja, yang kita lakukan di masa kita hidup. Amalan tu bermula daripada kita mukallaf tu lah, di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini, selepas daripada fasal qada. Baik, kemudian dal. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wajib kita percaya, jadi wajib syarak lah. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Buat dapat pahala, tak buat janji seksa lah. Wajib kita percaya, kita yakin, kita beriman ada mizan,
ada mizan. Apa dia mizan? Penimbang untuk ditimbang segala amalan yang baik, amalan yang kita kerja. Amalan sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang jahat yang kita kerja, yakni yang kita lakukan di masa kita hidup di dunia. Itu adalah mizan. Mizan ni tempat timbang. Tempat timbang sebelah kanan kiri. Timbang. Kalau amalan tu baik, berat belah baik, insya-Allah selamatlah. Kalau amalan kita berat, kalau amalan jahat kita berat, ringan sebelah baik, rugilah kita. Baik, jadi antara amalan yang boleh memberatkan mizan adalah zikir. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu zikir tu. Kena rajin zikir lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah antara amalan yang ringan di mulut. Sebut dia ringan saja. Subhanallah bukan payah pun. Walhamdulillah senang je. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tu tahlil, semua tu mudah saja, ringan di mulut, tetapi berat di timbangan amal, mizan nanti. Kena rajin-rajin lah zikir. Kita alim kita rajin, tapi zikir kadang-kadang kita malah. Masa lepas mayang tu jangan terus bangkit, zikir dulu sikit. Tak ada pun zikir lah kan. Nasihat ni untuk semualah, sekali dengan saya lah kan. Saya sekali lah, bukan saya. Nasihat ni untuk saya sendirilah dan untuk semua. Lepas mayang tu duduklah sat. Kita tak ada apa, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu terus bangkit. Terus bangkit. Tak ada nak zikir lah. Doa pun tak ada lah. Jadi itulah. Kita ni kalau bab dunia kita laju lah. Kalau bab akhirat kita tak mampu lulus pasal apa. Sedangkan Allah Ta'ala nak bagi pahala yang sangat banyak. Itulah bila kita zikir la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala bagi berat timbangan di mizan nanti. Dan antaranya lagi amalan yang memberatkan timbangan amalan kita, iaitulah kalau kita mengaji tu, ni guru saya katalah, kalau kita mengaji tu, kalau yang ada kitab lah, kita dobit, kita tulis apa yang penting-penting lah. Kalau tok guru kita kata tulis ataupun dobit, kita dobit ni macam ni. Yang mana tulisan-tulisan yang kita dobit tu di kitab tu, malaikat akan kutip nanti. Kutip letak atas timbangan dekat mizan tu, maka berat. Sebab itulah kalam ulama ni hebat. Kalam ulama ni sangat hebat. Sebab tu jangan main-main dengan ulama ni. Dengan ulama ni jangan kita duk kata ikut dan. Akhir zaman ni dengan ulama orang tidak ada adab, orang kurang ajak, hina ulama, kata kat ulama macam-macam lah. Sebab tu keberkatan hidup tu tak ada. Contoh macam Tuan Guru Haji Hadi kan, beliau bukan calon-calon orang tu, tapi ramai akhir zaman yang kutuk dia, hina dia, hebat dia adalah ulama yang hebat tu, tapi ramai yang cerca dia macam-macam lah. Sebab tu hidup kita tak berkat. Dengan ulama kita kurang ajar, kita kata macam-macam. Sedangkan kalam-kalam ulama itu sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi malaikat ni akan kutip ni tulisan macam ni. Tulisan hak kita tulis tu lah, hak kita dobit tu. Kutip. Kalau kita mengaji banyak, lagi banyak dia kutip. Dia letakkan di atas timbangan mizan. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Wajib kita percaya. Wajib kita percaya ada haud. Wajib kita ini, kita lah, tiap-tiap mukallaf ni, percaya, beriman. Kitab apa ni baru masuk? Kitab apa baru masuk? Kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi, kitab tauhid. Boleh beli dekat Shopee, ada jual dekat Shopee. Dekat Shopee ada jual type nama kitab Kifayatul Mubtadi. Harga dia tak sampai RM5 RM5 kot, insya-Allah. Tak silap dia RM5. Adakah RM5 lebih tau.
Tapi ilmu dia lebih berharga daripada tu lah. Harga RM5 itu pun kadang-kadang banyak orang mengaji tak ada kitab. Itu menunjukkan kitab tu mahal. Walaupun RM5 dia pun tak boleh beli, kan? Tak boleh beli. Sedangkan kereta ribu-ribu, rumah ratus ribu dia pun boleh beli. Tapi kitab harga RM5 dia pun tak boleh beli. Itu nak makna kitab sangat mahal. Baik, habis tak apa. Yang rasa nak beli tu belilah dalam Shopee lah. Wajib kita percaya ada haud. Haud ni apa ni? Haud, kolam Nabi. Panjang dan lebar ukurannya sebulan perjalanan. Dia panjang haud ni, kolam Nabi tu. Panjang haud, kolam Nabi, atau panjang dan lebar dia sama panjang. Panjang dengan lebar tu sama ukuran dia. Sebulan perjalanan. Tu dia punya besar. Sebulan perjalanan. Di akhirat lah, perjalanan di akhirat. Sebulan perjalanan, dia punya ukuran panjang dan lebar kolam Nabi tersebut, yang dia panggil haud. Setengah panggil kolam Kautsar, kan? Tak? Kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni pun ada khilaf juga ni, ada khilaf ulama. Setengah kata kolam Nabi ni sebelum titian sirat tu, setengah ulama kata selepas pada titian sirat. Yang ni khilaf ulama lah. Baik. Jadi kita akan kita kena wajib percaya ni, benar ni, wajib percaya. Kena yakin kata ada haud. Ada kolam Nabi. Yang mana barang siapa yang meminum air kolam tersebut seteguk, maka akan hilang dahaga selama-lamanya. Yang mana di tepi-tepi kolam tu ada cebok lah, ada cebok seperti di dunia lah, cebok macam mana tu wallahu alam lah. Tapi ada bekas untuk kita minum. Beratus-ratus sebilangan bintang di langit. Banyak. Kalau sekali minum, hilang dahaga selama-lamanya. Itulah kolam Nabi. Dan Nabi akan sambut kita di situ. Masa itulah barulah di antara kita akan bersembang. Masa di mahsyar semua senyap, pakat takut. Pakat takut habis. Tuhan nak balas apa ni masa ni? Masa di mahsyar tu semua senyap. Kita jumpa ayah kita pun kita tak pi kat ayah kita. Kita jumpa mak kita pun tak pi dekat mak kita. Jumpa adik-beradik pun walaupun kita kenal, kita tak pi sebab kita takut, kita risau, bimbang masa tu. Tuhan nak balas apa kat aku hari ni? Jadi kita akan mula bersembang itu ketika mana kita berada di haud, iaitu kolam Nabi. Khilaf ulama, setengah kata sebelum kita meniti titian sirat, setengah ulama kata selepas titian tu. Yang tu khilaf lah. Tapi kalau tak silap saya, Ustaz Wadi kata sebelum titian tu, titian yang dibentangkan di mulut neraka tu, kan? Dibentangkan mana di bawah tu neraka jahanam. Yang mana titian sirat tu perjalanan dia pun jauh sangat. 3,000 tahun akhirat perjalanan dia. 1,000 mendatar, 1,000 naik macam tu, turun pula 1,000. Bayangkanlah meniti titian sirat yang semua kita akan lalui. Dan titian sirat tu sangat gelap. Yang menerangkannya adalah amalan kita lah. Setengah kata bekas wuduk kita tu, bekas kita ambil air sembahyang tu lah. Sebab itulah disunatkan kita melebihkan, setengah kata wajib, setengah kata sunat, melebihkan basuhan pada anggota wuduk tu, supaya apabila kita lalu di titian sirat nanti, maka titian itu akan jadi cerah, serupa macam spotlight itulah. Baik. Jadi yang ni kita kena yakin lah, kita kena percaya yang mana ada haud, iaitu kolam Nabi lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangan penyeboknya ataupun cebok tu lah, cebok bekas nak cebok tu, seperti bintang di langit. Cebok yang ada di tepi-tepi kolam haud, kolam Nabi kita tu punyalah banyak. Bandingannya seperti bintang di langit.
Banyak sangat cebok dah tu. Kita nak cebok untuk minum tu lah. Dapat meminum air daripadanya. Dapat meminum air daripadanya, daripada haud tu, kolam Nabi tu, oleh orang-orang yang beriman. Maknanya orang-orang yang beriman semua dapat minum air kolam haud tu, kolam Nabi tu. Tidak boleh meminum oleh segala kafir. Orang kafir tak boleh minum. Dan munafik, munafik pun tak boleh minum. Munafik apa ni? Munafik ni hakikat dia kafir juga. Munafik dengan kafir ni adik-beradik. Adik-beradik lah ni. Dia tak jauh mana. Munafik pun ke adik-beradik. Perangai lebih kurang ni. Munafik pun tak boleh minum juga air kolam haud, air kolam Nabi tu. Sebab dia munafik. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya segalian orang munafik itu tempat dia adalah di bawah sekali, di pantat neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempat orang munafik ni di bawah neraka, pantat neraka. Neraka ni, kalau titian sirak tu, naik titian sirak tu, kalau jatuh neraka Jahannam tu, melayang-layang macam kertas, melayang-layang duk kena salai. Nak sampai dia tu 70 tahun. Melayang-layang tu selama 70 tahun baru sampai pantat dah. Duk kena salai dengan api neraka. Tu jadi munafik tempat dia di bawah sekali, dasar ataupun pantat neraka. Kalau kita masak, kalau orang buat kenduri tu, kenduri kahwin tu, kita kata tu pantat kawah tu lah, tempat kerak-kerak nasi tu. Itulah tempat munafik. Munafik ni orang yang berpura-pura Islam, berpura-pura beriman. Dalam hati dia tak suka Islam. Dalam hati dia tentang Islam, benci Islam, benci Nabi Muhammad dan sebagainya, benci hukum-hukum Islam. Dia ambil sikit yang dia ambil setengah-setengah lagi dia tolak. Tu munafik lah tu. Dia dengan kafir lebih kurang perangai, adik-beradik. Jadi golongan kafir dan munafik tidak akan sama sekali dapat minum air kolam haud, air kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh minum adalah orang-orang yang beriman sahaja. Orang-orang yang beriman sahaja. Sebab itulah Allah Ta'ala sayang, Nabi sayang kepada orang yang beriman. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni jadi orang yang beriman lah. Maka orang yang meminum seteguk air, meminum air ini seteguk air daripada kolam haud tadi tu, daripada kolam Nabi tadi tu. Bila kita minum seteguk bukan minum secebok tu, minum seteguk saja. Kalau satu cebok tu dah berapa teguk lah. Yang ni minum seteguk sahaja, tidaklah dahaga selama-lamanya. Maknanya kita minum air daripada kolam tu seteguk sahaja, maka hilang dahaga selama-lamanya. Itu adalah kelebihan air kolam haud, kolam Nabi kita. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, wajib kita percaya. Samalah wajib syarak. Kalau tak percaya berdosa, percaya dapat pahala. Tapi kena belajar lah macam mana nak percaya kalau tak belajar. Sebab nak percaya ni kena tahu. Kalau tak tahu, macam mana nak percaya? Tahu tu pula datang kau belajar. Kalau tak belajar, macam mana nak tahu? Kalau tak tahu, macam mana nak percaya? Jadi maknanya kesimpulannya wajib belajar. Wajib belajar. Diri belajar itu adalah wajib syarak. Kena belajar. Siapa tak belajar ilmu akidah ni, salah satu ilmu fardu ain, maka dia tu duduk dalam keadaan dosa hari-hari. Hari-hari duduk dalam dosa. Tapi ramai orang tak sedar. Dia kira ibadat. Mengaji tak? Mengaji tak? Tuhan tak kenal. Perkara-perkara sam'iyat tak pernah mengaji, tak tahu apa langsung. Duk kira ibadat Ibadat betul, sunat, baguslah ibadat tu. Tapi buat dalam keadaan tak mengaji ni susah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, tiap-tiap mereka yang
beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalannya ditolak, tak diterima. Rugi saja nah, rugi saja. Sembahyang tapi Tuhan tak terima. Puasa Tuhan tak terima. Semua tak terima. Sebab apa? Sebab buat amalan ibadah tanpa ilmu. Buat ibadah ikut-ikut orang. Buat ibadah kerana orang dan macam-macam lah. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu ni Tuhan tak terima. Tolak mentah-mentah. Rugi saja. Buat penat, letih. Sembahyang sunat tak berhenti. Tapi mengaji tak. Sembahyang wajib pun tak apalah, tu wajib. Tapi mengaji tak. Kena mengaji. Untuk mengesahkan iman kita. Bila iman kita sah, maka sahlah amal ibadah kita. Kalau iman kita tak sah, maka tak sah. Kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau sekadar kita tahu terjemahan tu, maka iman kita tak sah lagi. Kita tu dikira munafik lagi tu. Kita kena tahu yang terkandung dalam la ilaha illallah tu apa dia. Makna dia, kita kena tahu maksud dia. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah tu semua orang tahu. Tu erti dia. Yang tu tak sah lagi iman tu. Dia kena mengaji apa yang terkandung dalam la ilaha illallah, itulah 50 aqaid. 50 aqaid. 20 yang wajib sifat Allah, 20 yang istihalah, tak ada yang mustahil tu, 1 yang harus, tu kemudian hak Rasul, 4 yang wajib, 4 yang istihalah, 1 yang harus, barulah yang tu lah terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang tu pun kita tak tahu, makna kita ni bukan orang beriman lagi. Walaupun kita mengaku kita beriman, tapi di sisi Tuhan dikira kafir ataupun munafik. Munafik, iman dia tidak sah lagi. Berapa ramai yang tak tahu. Jadi kena belajar ya. Yang terkandung dalam la ilaha illallah tu pada wujud, qidam, baqa', semua tu lah kena mengaji ya. Kita takut lah, kita duk sangka kita ni pahala banyak, amal ibadah banyak, pahala banyak, sedang bila pergi sana esok dah lah tak boleh balik dah. Kalau pergi sana tak boleh return lah. Dikira orang yang kafir, munafik, sebab iman tak sah. Takut sebab tiket masuk syurga adalah iman yang sah, walaupun sebesar zarrah. Wajib kita percaya, wajib percaya beriman ada sirat. Ada sirat, wajib kita percaya ada sirat. Sirat tu benda apa? Titi nah, titi yang dibentangkan dia, titi tu. Sirat tu adalah titi yang dibentangkan dia di atas neraka Jahannam. Sirat tu adalah titi, satu titi yang dibentangkan, yang diletakkan di atas neraka, di atas mulut neraka. Atas titi, bawah tu neraka Jahannam. Tu sirat, bukan siratul mustaqim. Silap tu. Kalau orang kata titian siratul mustaqim tu salah tu. Mustaqim maknanya lurus, sedangkan titi ni bukan lurus. Titi ni dia mendatar 1000 tahun perjalanan akhirat, menaik 1000 tahun perjalanan akhirat, menurun 1000 tahun perjalanan akhirat. Bukan lurus. Salah nah kalau ada orang mengajar kata siratul mustaqim tu salah. Sirat tu bukan mustaqim lah. Mustaqim tu maksud dia lurus. Kitab apa? Tanya lagi. Kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Kifayatul Mubtadi. Kitab Aqidah, kitab Tauhid. Okey, jadi titian sirat itu adalah titi yang dibentangkan dia di atas neraka Jahannam. Di atas neraka Jahannam. Di bawah tu neraka Jahannam, atas tu titi. Kita semua ni akan meniti di atas tersebut, titian tu, selama 3000 tahun. 3000 tahun akhirat lah, bukan dunia, akhirat. 1000 tahun di dunia bersamaan 1 hari di akhirat. Kalau 3000, bayang tengoklah. Mendatar 1000 tahun, menaik meninggi
1000 tahun, menurun 1000 tahun. Bayang tengoklah. Dan di tepi-tepi titi tu ada tempat kait kaki. Yang berjalan di atas titi tu pula bermacam-macam keadaan. Ada macam kilat, ada macam burung, ada macam kuda yang laju, ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang mengesok. Macam-macam lah keadaan, mengikut amalan masing-masing lah. Titi yang dibentangkan dia di atas neraka Jahannam yang mesti lalu di atasnya, di atas titi tu, oleh sekalian jin. Jin pun lalu juga, dan manusia. Jin pun lalu atas titian sirat tu. Titian lah. Sirat tu bahasa Arab, terjemahan dia titian lah, sama lah. Sirat tu, jin pun akan lalu di atas sirat tu. Manusia akan lalu. Yang pertama sekali yang akan lalu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dia. Maknanya kita ni Allah Ta'ala muliakan disebabkan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala muliakan kita. Allah Ta'ala bagi kita lalu dulu. Mula-mula Nabi Muhammad sebagai ketua lah, dia lalu dulu, kemudian barulah umat dia. Salim Nabi kita, selamatlah kalian, selamat. Nabi doakan kita selamat, salim. Dan antara yang saya dengar daripada Ustaz Wadi Anwar, dia kata antara yang boleh menyelamatkan seseorang itu ketika meniti di atas sirat tersebut adalah dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang banyak selawat kepada Nabi ni, yang kata banyak ni berapa? Selawat kepada Nabi ni paling kurang 300 sehari, paling kurang lah. Yang tu baru dikata banyak, 300 ke atas lah. Seeloknya 1000 lah. 1000 ke atas. Paling kurang 300 tu kira banyak lah. Kalau 300 ke bawah tu kira sikit, dia kira banyak ni 300 ke atas. Maka orang yang rajin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apabila dia meniti di atas sirat tu dan keadaan badan dia tu terhoyong-hayang nak jatuh lah, terhoyong-hayang, maka selawat tersebut akan datang bantu dia dan menegakkan badannya, dan dia akan terus berjalan sehingga masuk syurga. Itu kelebihan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu antaralah, banyak lagi lah kelebihan ni, banyak yang kita duk dengar kan, ustaz-ustaz duk ceramah. Itu antaranya memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kata macam tu. Allah berselawat dekat kita dengan maksud Allah akan menurunkan rahmat kasih sayang kepada kita. Bila Allah kasih, bila Allah sayang, Allah Ta'ala akan beri nikmat, beri syurga. Sebab tu kena rajin berselawat. Jadi antara amalan yang boleh menyelamatkan kita di titian sirat adalah kita membanyakkan selawat kepada Nabi kita, insya-Allah. Selawat tersebut akan datang membantu kita daripada takut jatuh dalam neraka tu, dan terus berjalan sampai masuk syurga. Jadi yang akan meniti di atas sirat itu adalah jin dan manusia. Yang manusia yang pertama sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaannya sirat tu daripada mauqif. Mauqif ni tempat yang kita berdiri di padang mahsyar tu lah. Hujung sekali tu kan padang mahsyar. Tempat nak mula meniti sirat tu adalah, nama tempat tu mauqif. Mauqif ni tempat yang kita berdiri di padang mahsyar tu. Dan kesudahan sirat tu di pintu syurga. Kesudahan dia pintu syurga lah. Yang mana syurga itu 500 tahun perjalanan lagi nak sampai, dah bau dah syurga. Itu syurga tu punya harum, dia punya bau dah syurga tu, harum tu
500 tahun perjalanan lagi kita dah bau dah. Tu syurga lah. Jadi antara menanya syurga itu yang bau dia sangat harum sehingga 500 tahun perjalanan nak sampai tu dah bau dah. Dia ingat dekat ni, oh bau dah syurga, padahal jauh lagi 500 tahun lagi. Tu dia. Itu syurga lah. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, panjang perjalanannya sirat tu, panjang mana tu? Khilaf ulama. Khilaf lah. Khilaf ulama. Panjang sirat tu khilaf ulama, berselisih pendapat ulama. Kata setengah, yakni kata setengah ulama, panjang perjalanannya sirat itu 3,000 tahun. 3,000 tahun akhirat. Tu panjang. Ni khilaf ulama lah. Setengah ulama mengatakan 3,000 tahun perjalanan. 3,000 tahun perjalanan akhirat. Kata setengah ulama yang lain 5,000 perjalanan. Ni khilaf ulama. 5,000 tahun perjalanan akhirat. 1,000 tahun di dunia bersamaan 1 hari di akhirat. Setengah ulama kata 3,000, setengah kata 5,000. Kata setengah ulama yang lain pula 7,000. 7,000 tahun perjalanan meniti sirat yang dibentangkan di atas mulut neraka tersebut. Khilaf ulama. Nak jalan selamatnya kita serah kepada Allah. Berapa ribu tahun pun tak tahulah, tapi lama. Ni khilaf, berselisih pendapat. Ada yang kata 3,000, ada yang kata 5,000 tahun, ada yang kata 7,000 tahun. Masa panjang perjalanan sirat tersebut. Nak selamat kita serah kepada Allah. Berapa tu tak tahulah, berapa ribu tahun. Yang pastinya lama. Yang pastinya nak sampai ke syurga tu lama. Perjalanan yang sangat lama. Dan di atas sirat itu ada beberapa sekatan. Beberapa sekatan. Kalau kita kata roblok lah, di dunia ni roblok. Satu sekatan dia akan soal kita ni. Satu sekatan lagi, bila lepas yang pertama tu, dia akan soal lagi macam-macam lah. Soal solat, soal tentang zakat, soal tentang puasa dan sebagainya. Jadi bukan senang lah nak masuk syurga ni. Nak masuk syurga ni bukan senang lah. Jangan ingat mudah lah nak masuk syurga ni. Sebab itulah kita duduk dunia ni jangan seronok sangat. Kita duduk dunia ini sementara saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercucuk tanam. Tempat kita bertanam, bercucuk tanam. Yang mana hasilnya kita akan kutip di akhirat nanti. Baik. Jadi khilaf ulama. Panjang perjalanan di atas sirat tersebut. Ada yang mengatakan 3,000 tahun. Ada yang kata 5,000 tahun. Ada yang kata 7,000 tahun. Yang pastinya lama sangat kita berada di atas tu. Macam-macam. Bukan semua orang berjaya lah. Ada yang jatuh. Jatuh tu habis. Masuk ke neraka tu ya. Masuk neraka Jahannam. Melayang-layang lah. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Wallah takutnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung lah. Dan keadaan kita berjalan di atas titi ataupun sirat ini bermacam-macam kelakuan. Kita berjalan di atas titi sirat tu lah. Macam-macam kelakuan. Seperti mana berbeza-beza kelakuan manusia menuju kepada mahsyar. Lepas kita baca tadi ni. Yang ni pun sama juga. Bermacam-macam kelakuan manusia apabila meniti di atas sirat tersebut. Macam-macam kelakuan. Mengikut amalan seseorang di dalam dunia ini. Dia ikut amalan kita. Kalau amalan kita baik, banyak yang baik, insya-Allah selamat. Kalau amalan kita yang baik kurang, yang jahat banyak, yang tu lah bahaya. Mengikut amalan kita. Kelakuan kita berjalan di atas sirat itu mengikut amal ibadah kita lah. Amalan kita di dunia ni macam mana. Maka setengah golongan ataupun setengah orang dapat lalu di atas sirat tu lah. Lalu tu dengan sekelip mata saja. Tu satu golongan dia lalu sekejap lah, sekelip mata saja. Dia punya hebat. Yang ni golongan VIP lah.
Golongan para nabi, para rasul. Ni sekelip mata saja. Setengah orang berjalan di atas sirat itu seperti kilat menyambar. Kita bisa tengok ada kilat menyambar macam mana. Kita tengok atas langit kan, ketika hujan, ziuk, tu nampak kilat cerah kan. Laju dia macam tu. Tu setengah golongan. Ni pun golongan VIP juga ni. Golongan wali-wali Allah, golongan syahid, syuhada. Hebat-hebat mereka ni. Golongan VIP kita kata. Mereka meniti di atas sirat itu seperti kilat menyambar. Pada pihak lajunya tu, persamaan dia tu, laju seperti kilat menyambar. Tu kelakuan yang berbeza. Setengah orang pula meniti di atas sirat itu seperti kuda yang berlari. Kita tengok, kita biasa tengok tak kuda berlari macam mana. Macam tu lah, laju macam kuda. Dia punya berjalan atas sirat itu laju seperti kuda berlari. Baik. Setengah orang pula berjalan atas sirat itu seperti burung terbang. Kelajuannya seperti burung terbang. Kita tengok burung terbang macam mana, macam tu lah. Kelajuannya tak sama lah, kelajuannya tak sama. Setengah orang pula meniti atas sirat itu seperti orang yang berlari. Seperti berlari lah. Kita tengok orang duk jogging tu, duk berlari kan. Macam tu lah kelajuannya, tak sama. Setengah orang seperti orang berjalan kaki. Setengah orang yang meniti atas sirat itu seperti berjalan kaki. Jalan kaki biasa tu lah. Setengah orang merangkak. Yang ni pun teruk lah, merangkak ni. Bukan senang lah, merangkak tu perjalanan yang beribu-ribu tahun tu. Setengah orang merangkak. Merangkak ni kan pelan lah. Kalau kita tengok anak kita yang kecil tu, yang baby yang baru boleh merangkak tu lah kan, terang tu merangkak pelan-pelan. Perjalanan yang sangat jauh. Setengah orang mengesot. Mengesot ni sangat teruk lah. Mengesot ni tarik. Kalau di dunia ni, kalau kita kata kaki dia sakit lah kan, kaki dia sakit, dia tak boleh nak berjalan, dia mengesot dengan punggung, gesok tu. Ni mengesot di atas titian sirat tu. Mengesot di atas tu. Baik. Yang mana titian sirat ini dia bukan besar lah, dia sangat halus. Macam mana nak mengesok tu? Tak boleh fikir dengan akal. Sirat ini sangat halus. Ulama mengatakan halus. Seorak rambut itu dibelah 7 pula. Seorak rambut kita tu dibelah 7 pula. Tu dia, tak boleh nak fikir dengan akal. Tak boleh nak fikir. Semuanya harus bagi Allah Ta'ala. Rambut tu, kita seorak rambut itu dibelah 7 pula. Tajam dia melebihi tajam pedang. Satu sirat. Ni orang yang last kali ni mengesot. Mengesot, tak mengesot kena lalu juga. Semua kena lalu. Perjalanan dia mengesot tu, khilaf ulama tadi lah, 3,000 tahun, 5,000 tahun, 7,000 tahun. Perjalanan akhirat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, lalu tetap kena lalu. Ini wajib kena lalu. Tak ada seorang pun yang tak lalu. Semua kena lalu. Buatlah lagu mana pun, semua kena lalu. Wajib. Walau apa keadaan sekalipun kena lalu. Keadaan macam mana sekalipun kena lalu. Hak paling teruk sekali mengesok tu, kena lalu juga dalam keadaan mengesok pun. Tak boleh nak bayang lah. Tak boleh nak bayang dengan akal macam mana mengesok. Sedangkan sirat itu sangat tajam. Terlebih tajam daripada pedang. Dan sangat halus. Rambut, seorak rambut dibelah 7. Tak boleh nak fikir lah kan. Lalu tetap kena lalu, wajib kena lalu. Mengikut amalan masing-masing lah. Faidatun, ay hadhihi faidatun, bermula ini adalah satu faedah. Di sini adalah faedah ilmu lah. Dia ada dua faedah. Faedah harta pun ada juga, tapi di sini faedah ilmu. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini adalah satu faedah, ini faedah ilmu tersebut di dalam kitab Wishahul Afrah. Tersebut dalam kitab Wishahul Afrah. Ada satu kitab nama dia Wishahul Afrah. Kata pengarangnya,
Kata pengarangnya, pengarang kitab Wishahul Afrah ni, aku lihat di dalam kitab An-Nurain ni fi Islahul Darain. Katanya aku lihat dalam kitab ni, barang siapa membaca kemudian, yakni selepas daripada tiap-tiap sembahyang fardu, tak kira siapa-siapalah yang mengamalkan bacaan ini selepas sembahyang fardu, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar, maghrib, isyak, tu lepas sembahyang fardu, kalau kita amalkan bacaan ini, iaitulah bacaan macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Sekali lagi, barang siapa yang membaca kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu, maknanya lepas sembahyang fardu dia baca yang ni, dia baca mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Nescaya menjadi oleh Allah Ta'ala akan sirat ini yang panjang 3,000 tahun perjalanan, 5,000 tahun perjalanan, 7,000 tahun perjalanan yang khilaf ulama tadi tu, panjang dah jadi macam mana? Panjang 4 hasta saja. Kalau kita baca yang tadi ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita baca yang ni setiap lepas solat fardu, maka Allah Ta'ala akan jadikan sirat itu panjang dia 4 hasta saja. Panjang dia 4 hasta dan lebar pun 4 hasta. Dia jadi pendek. Kitab gapa ustaz? Baru masuk tu. Kitab Kifayatul Mubtadi. Kalau kita amalkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun, kita baca yang ni selepas salat fardu, maka Allah Ta'ala akan jadikan sirat itu panjang hanya 4 hasta, lebar pun 4 hasta. Jadi kita kena amal ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah orang yang amal ni, insya-Allah dia akan berjaya masuk syurga, insya-Allah. Sebab panjang dia jadi pendek. Titik sirat yang panjang dah beribu-ribu tahun itu, maka jadi pendek 4 hasta, lebar 4 hasta, disebabkan kita baca kalimah ni, asyhadu an la ilaha illallah ni. Ni baik. Rasanya sekadar itu dulu live kita untuk kali ni, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebentar tadi memberi manfaat untuk semua, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua yang menonton dan semua yang share live ini, insya-Allah. Ada masa nanti kita akan buat live lagi insya-Allah. Sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Saya hanya berkongsi yang mana yang saya tahu. InsyaAllah kalau ada salah, tolong tegur InsyaAllah. Baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.